Tu. Okay. Sebelum kita mula ni, kita tolong tuan-tuan yang ikut kita punya kelas di FB ke ya, di Zoom untuk share link kelas kita dulu. Ya, untuk sesi kita sesi yang ke-56 malam ni insya-Allah. Okay. Baik. Okay. Jadi seperti biasa sebelum kita memulakan kelas, kita mulakan bacaan doa dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Okay. Okay. Hari ini kita nak kongsi dengan tuan-tuan untuk sesi kita yang ke-56 ya, dalam kelas asas i'rab dan terjemahan Al-Quran anjuran Harian Kirawat Center. Kita nak berkongsi dengan semua di luar daripada surah, iaitu masih lagi melibatkan cerita tentang kehalusan perkataan ya, cerita tentang lataif sebenarnya ya, kehalusan perkataan dalam Al-Quran tu kita juga sebut sebagai lataif Quraniyah ya. Ada beberapa minggu kita sempat bincang ya tentang lataif ni. Ni contohnya ada minggu-minggu yang sebelum, minggu yang sebelum kita cuti tu kita bincang tentang perbezaan perkataan antara rih dan juga beza dengan riyah ya. Lepas tu tak kurang juga ada satu minggu kita bincang tentang perbezaan perkataan Quran, iaitu antara kalimah sanah ya, sanah tahun dan juga am ya, tahun. Jadi persoalan-persoalan yang seperti ini ya, persoalan-persoalan yang seperti ini sebenarnya kita dalam fokus tentang lataif lah, dalam fokus tentang kehalusan perkataan Quran. Jadi untuk sesi kita malam ni kita nak bincang satu lagi lataif Quraniyah. Seingat saya untuk kelas kita yang Rabu malam ni belum kita bincang. Adapun kelas-kelas saya lain saya dah sempat kongsi. Kelas Rabu malam belum lagi lah saya kira dengan tuan-tuan. Okey, apa yang kita nak bincang? Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum. Jadi kita ambil sebagai satu murajaah lah, satu langkaji kita. Okey. Apa perkataan yang kita nak bincang itu? Ya, kalimah yang kita nak bincang adalah perkataan amilah, ya, amilah dan juga fa'alah. Ya, pastinya tuan-tuan dah pernah dengar ya perkataan amilah. Pastinya juga kita tak kurang juga ya, kita dah dengar perkataan fa'ala. Jadi fokus kita malam ni kita nak membicarakan tentang kedua-dua
kalimah ni. Dia punya makna, macam mana bentuk penggunaannya, ya, dan apakah makna tersirat yang ada pada dua perkataan ni. Sebab kenapa? Kalau yang orang yang ada pengalaman belajar bahasa Al-Quran, ada kerap rujuk terjemah Al-Quran, akan dapati apa? Akan dapati kedua-dua perkataan ini, ya, amila dan juga fa'ala, ya, amila dan juga fa'ala, dia lebih kepada kita kata maknanya lebih kurang sama. Okey, tapi sebelum tu minta admin tolong offkan dulu sound peserta yang lain supaya tak ada ganggu masing-masing lah. Ya, okey. Baik, ada dua di sini, amila dan juga fa'ala. Okey, dua ni, amila dan juga fa'ala ni, kalau kita lihat dalam tuan-tuan lihat dalam kamus, ya, sebelum kita bincang kamus tu, kita tahulah, ya, dua-dua ni yang pasti, kedua-duanya adalah kita nampak sekejap, ya, kita nampak kedua-duanya adalah satu perkataan ataupun dua kalimah yang kerap kita jumpa dalam Al-Quran sebenarnya. Okey, satu amilah. Okay, kita bincang dulu. Amilah ni dia samalah macam fa'alah, ya. Sama tu kalau ibu ayah tengok, sama tu daripada sudut apa? Daripada sudut dia punya jenis ataupun pattern perkataan tu. Kan, pattern ataupun wazan ataupun bongkah kata tu. Sebab tiga-tiga ataupun dua-dua ada salah satu huruf, ada 3 huruf, ain, mim dengan lam, lagi satu fa, ain, lam. Okey. Dan dua-dua dia punya patternnya, ya, kosong dan hujungnya baris atas. Ia menandakan apa? Menandakan kedua-dua kalimah ini, amilah dan juga fa'ala, ya, kedua-duanya adalah kata akar, ya, yang melibatkan kita kata madhi, madhi yang ada dhamir huwa. Madhi yang ada dhamir huwa. Ini kita nampak daripada kita punya rujukan. Saya paparkan kejap. Ni nak share dengan tuan-tuan. Rujukan tu tengoklah pada bahagian yang fi'il, ya, pembahagian fi'il. So dia masuk bahagian sini lah, ya. Dua-dua tu kita kata apa? Ya, dua-dua tu mesti dia fi'il madhi, ya, pattern kosong, hujung baris atas ada huwa, ya. Amila, fa'ala, dia ada huwa lah. So dia madhi, ya. Kata akar ini semua orang tahu. Kita tak bincang pun kita dah nampak. Kan, amila, fa'ala, pattern kosong, tak ada apa-apa tambah, hujung baris atas ada huwa, past tense, ada telah, kata akar. Dua-dua boleh kita jumpa dalam kamus. Ya, tapi pastinya saya tahu yang ikuti kita punya kelas ini, tuan-tuan pastinya sedarlah dua-dua perkataan ni maknanya lebih kurang. Ya, maknanya lebih kurang je. Kan, amila dengan ya, word itu ada ciri, ya, kita kata adaptasi dalam Malay language, which is amal, kan, amal, buat, ya. So dengan cakap Melayu ni, ya, perkataan amila ni, ya, dan juga fa'ala tu pun, ya, dengan cakap Melayunya fi'il, ya, fi'il maksudnya buat. So dua-dua sama je. Kan, amila pun buat, ataupun amila fa'ala, kita kata dua-dua melakukan, mengerjakan, membuat, semua makna yang hampir sama, ya. Dua-dua melakukan, mengerjakan, membuat, ya, beramal, sama. Terjemahan sama. Cuma kita tahulah Quran ni mesti ada tujuan tertentu. Kan, bila waktu digunakan amila, bila waktu digunakan fa'ala.
Apa sebab digunakan amilah? Apa sebab digunakan fa'alah? Tak dapatlah bincang semua, tapi at least kita nampaklah differences antara kedua-dua tu, sebab waktu tak berapa cukup. Kita hanya 1.5 jam kita bersiaran langsung dengan tuan-tuan, tetapi dalam 1.5 jam ni, Sa'ah wan Nus ni, kita nak cuba kongsilah semaksimum yang mungkin untuk kita nampak kehalusan pemilihan kata Al-Quran. Okey. Ya, kalaulah ditanyakan amila ni, memang dia punya bunyi amila. Dia tak ada amula, dia tak ada amalah. Macam juga fa'ala. Okey, fa'ala. Kita fokus fa'ala lah. Kita tak fokus fa'ila. Kita tak fokus fa'ula. Okey. Pegang ya, maksudnya amila, fa'ala dia dua-dua madhi, ada telah, kata akar sebab ujung baris atas ada huwa, satu bunyi amila dengan pattern fa'ila, lagi satu fa'ala dengan pattern fa'ala. Tapi dua-dua amila fa'ala maknanya sama. Cakap Melayu, melakukan, membuat, mengerjakan, beramal. Jadi kita nak tahu apa beza dia, sebab Quran ni terkadang dia sebut kalimah amila ni dengan bermacam-macam pattern dia. Quran terkadang juga menyebut kalimah fa'ala dengan bermacam-macam wazan, dengan bermacam-macam dia punya bongkah kata. Jadi malam ni kita nak selesaikan ataupun kita nak cuba bincang antara kedua kata ni. Okay, manfaat ni saya ambil daripada kitab As-Suyuti, dan juga saya ambil daripada kitab karangan juga satu As-Suyuti, dan juga kitab karangan Az-Zarkashi. Ya, adalah kitab Al-Itqan, ya, kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Banyak kitab-kitab yang kita rujuk untuk kita kongsi dengan tuan-tuan. Baik. Antara kehalusannya, kita bincang kehalusan lataif, ya, Quran. Okey. Jadi apa dia punya perbezaan? Kita bincang dahulu bahagian yang amilah. Ya, jadi pastikan tuan-tuan dah set pada kita punya kepala, dua-dua sama. Kalau terjemahan sama je, terjemahan Melayu, dia tak nampak janggal ataupun tak nampak dia punya al-farqu ataupun tafriq, ya, antara dua kalimah ni. Dua-dua Arab sebut nafsu syai' lah, dua-dua sama. Ya, buat amal kerja. Jadi kita pun fikir macam apa beza dia? Kan mesti itu yang timbul. Kalau orang yang belajar bahasa Quran, dia nampak mesti ada perbezaan yang menampakkan kehebatan perkataan Quran ni. Okey, baik. So saya share dulu dengan tuan-tuan, ya, bahagian yang ada ni. Okey. Alright. So pertama yang dapat saya cerita dengan ibu ayah malam ni, ya, kalau dia ada perbezaan yang sangat teliti, yang sangat dakik, yang sangat terperinci. Kalau yang amilah, ya, antara dapatan yang saya nampak daripada kitab, ini saya kecilkan sikit pun, ni besar ni. Ya, okey. Kalau yang amilah ni, okey. Kalau yang amilah, ya, okeylah, sebelum tu saya nak tunjuk dengan tuan-tuan. Takut-takut apa orang macam, yelah, kiranya betul ke kan? Dia perkataan tu dia sama. So saya tunjuk. So kita contohnya macam kita cari perkataan amilah. Ya, tuan-tuan tengok dulu. Dia bincang panjang pun, tapi kena faham elok-elok, sebab contoh tu dia sangat-sangat berbeza dan menampakkan perbezaan dia. Jadi kita kena perhati baik-baik. Okey, ni amilah, ya. Amilah. Jadi bila dia sebut amilah, nampak tak ni? Bila dia sebut amilah, dia ada sebut fa'ala. Ya? Fa'ala fi'lan an qasd. Maksudnya amilah, fa'ala. Yang sama. Buat, kerja, lakukan. Terjemahan nampak sama je. Jadi kita akan belajar daripada perkataan tu ala tul. Maksudnya daripada word tu terus. Okey. Kalau disebut amilah, amal, ia buat, maksudnya apa?
kalau disebut amal itu, ya, perkataan amal, dua-dua ni fi'il kan, ya, dua-dua ni fi'il madhi, ya. Kalau disebut amila, ya, bermaksud kata amila ni, kata ini, ya, amilah, kata ini mengandungi makna ataupun mengandungi pengertian, dia ada mengandungi makna proses, proses ataupun kita kata ada qawaid, ada kaedah, ya, dan dia dilakukan berulang-ulang. Ini dia punya keyword. Boleh tak tanda? Kalau kita dengar amilah, dalam Quran banyak amilah ni. Ya, contohnya kalau kita cari dalam corpus, kita cari perkataan amilah, masalan. Ya, kita cari amilah. Okay? Jadi, tuan-tuan akan nampak, ya, dia punya banyaklah dia beri, ya, macam-macam dia punya bentuk, ya, tapi nampak tadi dia ada amilu, ya, amilu ni. Ya, akarnya adalah amilah. So amilu ni kita fahamlah, kan, amilu ni dia ada tambah waw alif, ya, menandakan dia itu masih lagi madhi, tapi ada dhamir hum, ya, ada dhamir mereka. Tapi nak kata akar dia apa? Amilah, ya, amilah. Okey, Quran ada sebut akar dengan dia punya perubahan. Ya, semuanya maknanya laku, sama je. Lepas tu fa'ala pun sama. Tengok terjemahannya, ini English lah. Ya, sama je. Semuanya buat juga, ya. Did juga do. Sama. So kita fikir apa? Yalah, maksudnya apa? Apa dia punya tafriq? Kan macam amila, fa'ala sama. Do, did, so apa? Apa dia punya beza? Okey. Baik. Pegang. Kalau amilah, ya, maksudnya kata itu dia mengandungi makna proses. Dia ada qawaid, dia ada syurut, dia ada qawaid, dia ada kaedah, dan pelakuan itu bila mana disebut amilah yang melakukan, pelakuan itu dilakukan secara berulang-ulang, secara takrar, secara berulang, repeat. Itu sebablah, ya, banyak ayat kan kita dengar tadi, kalau disebut amilu, ya, kalau disebut amilu, apa yang ya, apa yang tuan-tuan nampak kalau disebut amilah, ya, biasanya kalau disebut mana tadi, kalau disebut amilah tu ataupun dengan kita kata dengan perubahan dia kan, kita kata dengan perubahan dia amilu, ya, contoh dia mesti kaitkan dengan as-salihat, kan, as-salihat, banyaknya macam tu, ya, as-salihat. Okey, as-salihat, ya, maknanya apa? As-salihat ni maksudnya amal soleh lah, ya, amal-amal soleh. Kita ambil satu ayat daripada ayat 57, ya, surah Ali Imran. Ayat 57 surah Ali Imran, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum. Tu dia. Saya nak bincang sikit dengan tuan-tuan. Baru kita nak ambil ayatnya yang ada ni ayatnya. Ayat 57 dalam surah Ali Imran. Baik. Pegang ni tadi. Itu kalau amilah. Maksudnya amilah ada konotasi apa? Amilah ada konotasi yang baik, iaitu, ya, menunjukkan perbuatan itu dia ada proses, ada kaedah, dan juga kita kata dia dilakukan berulang-ulang, ya, dilakukan berulang-ulang. Okey, baik. Kita ambil satu ayat, kita bincang sedikit dia punya i'rab. Sayang, ya, dah bincang ni, kalau setakat fokus hari ni kita bincang tentang amilah fa'ala je, so sa'ah wanus kita tu kita tak isi dengan tuan-tuan betul-betul max lah. So saya ambil sikit ayat daripada ayat 57, ya, sabak wa khamsun dalam surah Ali Imran, ya, ayatnya wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum. Sebelum kita bincang amilah tu sikit, kita cuba tengok kepada ayatnya, ringkas je. Okey, baik. Okey. Di sini,
Kalau kita lihat dia di awal ni ada wa, ya. Wa tu dia dan lah. Okay, lepas tu ada amma. Apa makna amma, tuan-tuan? Amma maksudnya ada pun, ya, amma. Ya, amma. Biasanya Arab ni kalau sebut amma, dia mesti ada fa. Kita ada tekankan, ya, biasalah, ya, itu. Ada amma, ada fa lah biasanya. Ada amma, mesti ada fa. Ada amma, dia mesti ada fa. Wajib lah, boleh kata wajib. Amma ada fa. Amma fa itu dalam uslub Arabiyah, uslub Quran memang begitu. Amma ada fa. Fa tu kiranya fa ataf pun boleh, ataupun fa rabitah fi jawab pun boleh, ya. Amma mesti ada fa. So that's why lah kat sini amma jadi fa. Kan, fayuwafihim ujurahum. Apa makna alladina? Ingat lagi tak? Alladina bermaksud golongan, ya, golongan yang, ya, ataupun orang-orang yang, ya. Ada pun orang-orang yang, ya, amanu. Nak tanya sikit dengan Ibu Ayah malam ni, kalimah amanu, ya, amanu dengan amilu ni antaranya ada wa, kan, waw ataf, dia ada dan. So ini boleh tengok baiklah pada modulnya, pada buku nota kita, untuk kita lebih boleh ikut, ya, apa yang kita kongsikan. Okay. Amanu dengan amilu, dua-dua sama tak? Ya, dua-dua ada waw alif di hujung. Tambah hujung ni maksudnya melibatkan apa? Ya, mestilah melibatkan madhi, ya, madhi yang ada dhamir apa? Yang ada dhamir hum, ya, mereka. Nanti tengoklah pada rujukannya, pada tuan-tuan punya rujukan ada waw alif ni, ada hum, mereka. Oh, patutlah ustaz dia gunakan amalu dengan amilu sebab alladina ni dah ada kentin yang pluralnya banyak. So dia punya verbs amanu dengan amilu dia ada bentuk yang banyak, ada waw alif lah. Asal amanu ni amanah, ya, asal amilu amilah yang kita belajar. Kan, sebab waw alif ni dia tambahan pada fi'il madhi tu. Dah 2 minggu kita tak ada kelas. Ya, tuan-tuan tengok balik rakaman. Admin staff ada share dalam Facebook dengan YouTube. Jadi kalau anda kata tak dapat dalam YouTube, tengok dalam Facebook page rasmi RHK Ruat Center. Check kita punya video rakaman, sebab setiap kelas muhadarah ada tasjil, ada dia punya recording. Kalau tak dapat boleh refer dalam YouTube untuk rujukan kita. Okay, nota, tuan-tuan nak dapatkan nota boleh refer saya teruslah, ya, boleh message saya terus. Okey. So balik kepada cerita ayat 57 surah Ali Imran, ya, Allah kata dan ada pun orang-orang yang beriman, ya, amanu, ya, beriman, wa amilus solihat, dan yang kita kata melakukanlah, ya, melakukan boleh. Amilu tu, ya, kita kata beramal pun boleh, ya, membuat pun boleh. Kita di sini kita kata melakukanlah, ya, melakukan. Okey. Melakukan apa, ya? Melakukan as-solihat. Ada kelas dia tanya. Kan ada pelajar, ya, yang ikuti kelas kita juga. Terkadang WhatsApp saya message tanyalah tentang error perkataan ni. Banyak juga, kan. Jadi as-solihati ni kalau tanya kepada ibu ayah, kan, as-solihati ni dia ada alif ta ni, menandakan apa? Menandakan isim ni dia ada alif lam, dia tak ada tanwin, kan. Jadi isim tu dia isim apa? As-solihat tu dia muannas, ya, dia feminin, ada alif ta, yang menunjukkan apa? Menunjukkan as-solihat tu dia jamak, kan, dia banyak, ya. Amal-amal saleh. Amal-amal soleh. Kalau sebut amal soleh ni dalam kamus Dewan dah masuk dah, amal saleh. Dia tulis amal saleh. Amal saleh. Maksudnya banyaklah, kan, melakukan amal-amal soleh. Okey. Jadi nampak tak kenapa disebut di sini amilu? Ini bukan kita petikai, saya kongsi dengan ibu ayah tentang kita tanya sebab. Kan, kenapa guna amilu? Ialah kenapa tak datang contohnya macam fa'alu ke, kan?
Sebab fa'alu pun ustaz daripada fa'ala pun buat juga. Kan buat ya, ataupun kita kata melakukan, membuat, mengerjakan. Kenapa Allah sebut bila mana Allah cerita tentang amal soleh, as-solihat, didatangkan dengan fi'il amilu ataupun amila. Kenapa? Sebab menandakan apa? Sebab menandakannya dalam kitab disebut menandakan apa? Menandakan bahawa amal soleh, ya, menandakan bahawa amal soleh itu dilakukan dengan ada proses kaedah. Amal soleh, kita solat, kita puasa, kita zakat, ada qawaid dan berulang-ulang. Ya, dan berulang-ulang. Kan contoh ibadah solat kita ya berulang-ulang setiap hari. Ya, dia dilakukan secara berulang-ulang, bermakna menunjukkan apa? Amal soleh, as-solihat, amal soleh ya. Amal-amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini sebenarnya apa? Dilakukan oleh manusia dengan melibatkan kaedah yang tertentu, proses, dan dilakukan berulang-ulang. Bukannya sekali habis, khalas. Tak, berulang-ulang. Itu sebab disebut amilu. Itulah beza dia dengan fa'ala. Kalau fa'ala ada apa pula ustaz? Tu nantilah kita boleh bincang dengan tuan-tuan. Okey, amilu ni dulu. Nampak? Okey. Itu sebab dia. Ya, kenapa disebut amilu dalam cerita tentang pelakuan manusia melakukan amal soleh. Menandakan amal soleh itu sifatnya dilakukan dengan ada qawaid, kaedah, proses dan berulang-ulang. Bukan sekali, khalas, habis. Tak. Dia bukan macam tu. Ya, okey. Baik. Contohnya ambil mudah solat. Kan solat, amal-amal baik kita ya dilakukan, ada cara dia, dilakukan kerap, ya berulang-ulang. Itu. Okey. Itu sebab dikaitkan antara as-solihat dengan fi'il madhi amilu. Itulah kehalusannya. Sebab malam ni kita bincang tentang kehalusan pemilihan kata Quran. Lataif kalimah Quraniyah. Sebab Quran ni bila Allah sebut perkataan tu tuan-tuan, mesti ada rahsia dia. Mesti ada tema yang melatari perkataan tu. Simple je amilah, fa'ala. Tapi tengok baik-baik. Kita ada 2 ke 3 contoh lagi kita nak cover. Okey. Tadi sempat tak tengok kita kata sempat tak tuan-tuan perasan tadi ya kenapa kita berjumpa dengan kalimah as-solihat, kenapa datang dengan kasrah kat sini. Ya, ada kelas dia kata, oh ustaz, kasrah ni sebab dia majrur katanya. Betul ke tuan-tuan as-solihat ini dia majrur? Memanglah kita faham ya. Memanglah kita faham kalau as-solihat itu dia baris bawah, majrur baris bawah. Tapi ingat tak, ada berapa sebab yang kita kata kalimah tu akan jadi majrur ya? Ada 2 sebab saja perkataan tu akan jadi majrur daripada sudut i'rabnya. 2 je. Kan ya, satu kita kata yang majrur dia apa? Lepas haraf jar, ataupun yang kedua dia mudhaf ilaih. Kan. Takkan nak kata kat sini tuan-tuan as-solihati ni yang mentah-mentah dia baris bawah. Betul baris bawah tu pun disebut majrur. Tapi kat sini tak boleh kata majrur. Sebab as-solihati ni dia bukannya lepas haraf jar. Kan as-solihati ni dia bukannya mudhaf ilaih kat sini. Dia bukan lepas haraf jar. Sebelum ni tak ada haraf jar. Dia bukannya mudhaf ilaih. Sebelumnya tak ada pun mudhaf kan, itu fi'il. Nampak tak dia punya sebab? Jadi kat sini kita kata apa? Kenapa dia baris bawah? Kenapa bila kita baca as-solihati wa amilus solihati ya, kalau kita cari ya as-solihat ataupun kita cari tadi kan ialah perkataan amila tadi ya, amila, kita akan jumpa ya dengan wording ataupun dengan word as-solihati kan ya. Ni as-solihati, kenapa dia baris bawah je? Kan kenapa?
Ada jawapan kenapa? Sebab ada kena-mengena dengan amilu itu. Ada kena-mengena dengan amilu. Sebab amilu ya, amilu melakukan ataupun mengerjakan, ya, membuat. Melakukan apa? Bila apa ni berkaitan dengan maf'ulun bih. Kan maf'ulun bih apa hukum dia? Mansub. Mansub. Bila mana mansub, ya, melakukan apa? Melakukan apa, jawapan apa tu jadi objek maf'ulun bih, dia kena mansub as-salihati, ya, as-salihati. Sepatutnya kalau mansub ni dia dengan baris atas. Dengan baris atas. Kan ini dia baris bawah. Sebab kenapa? Itu yang tanya tuan-tuan tu. Pernah ke jumpa isim, ya, kata nama yang hujungnya alif ta, dia baris atas. Kalau ada, tuan-tuan tunjukkan pada saya. Isim ni, isim yang mana kita kata dia jamak salim, banyak, muannas ada alif ta, kita nampak ta tu dia ada baris atas. Kalau ada, sila tunjukkan pada saya. Sebab dia takkan pernah ada dia punya bentuk. Kalau kita nak lihat, ya, dia punya bentuk tu berdasarkan gender kan, dia bentuk ni macam ni je tuan-tuan, sama ada dhammah ataupun kasrah je kan, betul tak? Yalah, kalau ada alif lam, ujung tak ada tanwin lah kan. Al-muslimatu, di mana ada alif ta baris atas? Tak ada. Itu sebab tak bolehlah kita nafam ikut faham kita kan. Ustaz, sepatutnya as-salihata. Persoalan dia, ada ke isim yang hujung alif ta muannas, jamak alif ta baris atas? Tak ada. Maka bila tak ada, ya, kalimah as-salihati ini, ya, dia adalah mansub, tetapi dengan tanda apa? Tetapi dengan tanda apa? Mansub dengan tanda kasrah. Ni baris bawah. Satu baris bawah ke, tanwin ke. Kalau perkataannya apa? Jamak muannas, ya, banyak. Jamak banyak, muannas yang feminin. Jamak muannas salim. Oleh sebab perkataan as-salihati itu, word as-salihati itu dia adalah jamak salim, ada alif ta berpattern dan dia muannas, maka bila dia mansub dengan kasrah. Itu sebablah nampak kat sini dia baris bawah kat sini. Ya, as-salihati. Kat sini baris bawah ni kita tak kata dia majrur, kita kata dia mansub, maf'ulun bi, objek dia mansub. Sebab as-salihati amal saleh, amal saleh, dia mansub dengan kasrah. As-salihati. Itu sebab semua dibaca as-salihati. Tuan-tuan ada nampak ke dia baca as-salihatu? Takkan ada. Nampak? Okey, itulah sikit, ya, kita punya perbincangan tentang amilah. Pegang. Maksudnya bila kita faham amilah, ulama kata dia ada makna apa tuan-tuan? Amilah bermaksud fi'il itu mengisyaratkan bahawa ia mempunyai makna apa? Makna proses ataupun kaedah dan perlakuan itu dilakukan secara berulang-ulang, secara kerap, berulang-ulang, repeat. Itu dia. Okey? Dalam kitab disebut seperti itulah, ya, kita nakal dengan tuan-tuan. Okey. Sebab ialah bila sebut tafsir Quran ni, kita tak bolehlah memandai-mandai. Kita kena rujuk pada tafsiran lah, ya, pada kitab-kitab yang rajih, kitab-kitab yang mu'tabar. Baik. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang boleh kita bincang? Okey. Tetapi kalau ini dia yang kita kata menarik, ya. Tetapi kalau fa'ala, ya, kalau disebut fa'ala, ya, saya kongsi dengan tuan-tuan. Yang kita highlight ni tolong ambil, nak ada nota nanti boleh refer, boleh PM saya. Okey, kita nak sambung sikit lagi dengan tuan-tuan cerita tentang ma'ani ataupun
kehalusan perkataan fa'ala pula. Kan Quran banyak juga perkataan fa'ala tu. Tapi tak nafilah perkataan amila lebih banyak tadi kan ya, word amila lebih banyak pengulangan penggunaannya berbanding fa'ala kurang dari 10. Amila lebih juga. Ya, amila dia tak silap tadi amila lebih 10 dengan perubahan dia fa'ala kurang. So fa'ala lebih kurang pengulangan berbanding amila, tetapi tidak dinafi, dua-dua sama. Do, did. English sekadar menampung terjemahan macam tu. Begitu juga bahasa Melayu. Ia melakukan, membuat sama. Nanti kita tunjuk dengan tuan-tuan. Ya, macam mana terjemahan amilu, macam mana terjemahan fa'ala. Okey. Bila sebut fa'ala, maksudnya apa? Kalau amilah, ya, maksudnya pelakuan tu dia ada proses dan dilakukan secara berulang-ulang. Kalau fa'ala, bermaksud pelakuan itu, ya, ataupun kita kata perkataan fa'ala, lafaz fa'ala, dia ada apa? Dia memberi makna, ya, dia memberi makna segera. Dia ada ciri segera. Dia ada memberi makna segera di surah tanpa penundaan, tanpa ada sikap kita kata takjil, tanpa ada sikap penundaan. Itulah makna yang fa'ala carry dalam ayat Quran. Pegang. Okey, ni dia. Dalam tafsir dia sebut seperti itu. Okey. Amila ustaz, maksudnya pelakuan tu dia berlaku, maksudnya bila sebut kata amila, dia ada makna proses dan pelakuan tu dilakukan secara berulang-ulang. Kalau fa'ala bermaksud dia ada erti segera dan pelakuan itu dilakukan secara segera tanpa ada lewat, tanpa ada bertunda-tunda. Ya, segera tanpa ada penundaan. Contohnya apa? Ada 2 ke 3 ayat yang menampakkan bentuk yang seperti itu. Satu apa nak share dengan tuan-tuan ya. Satu, okey, ada satu ayat ya. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita ya tentang ada satu ayat, okey, saya nak tunjuk daripada Al-Quran ya. Cerita tentang apa? Nanti tuan-tuan tengoklah ya. Ayat 50 ya, tadi ayat Al-Baqarah ya tadi. Tadi ayat Al-Baqarah kan? Maaf, tadi ayat Ali Imran ni ya. Ni ayat 57 surah Ali Imran. Okay. Yang kedua ni, ya, fa'ala ni, contoh yang pertama, dia ada 3 contoh lah kat sini ya. Pertama, kita nak ambil ayat cerita tentang satu golongan ni ya, dalam ayat 50 suratul Nahl. An-Nahl maksudnya lebah. An-Nahl. Boleh tanda tuan-tuan. Okey, kita tengok ya ayat 50. Surah Nahl saya ada dah simpan siap-siap kat sini nak share dengan tuan-tuan. Ni dia ada sikitlah dia punya kepala ataupun potongan ayat tu. Okey. Nah, kita ambil ni sikit. Okey. Kita ambil ayat ni. Okey. Ada disebut wa yaf'alu nama yu'marun. Okey. Tu nanti kita nak bincang. Okey. Ayat ni cerita tentang apa? Okey, cuba tengok ya, tuan-tuan tengok. Kehalusan. Kenapa disebut yaf'aluna? Betul tak? Ustaz, boleh je macam Allah sebut ya, contoh ya, contoh disebut kita ambil lah amila tu kan, so kita modified, so kita kata wa ya'maluna kan ya, wa ya'maluna. Ini tahu kan, masing-masing tahu ada waw tu ataf, yaf'aluna ni ya, yaf'aluna ni dia ada anita, lepas tu ada waw nun ya, dia ada dia punya waw nun. Okey, jadi dia melibatkan apa? Itu dia ada melibatkan mudhari', ada dhamir apa? Dia present future tense, ada dhamir apa tuan-tuan? Ada dhamir
hum kan, mereka. Okay, mereka. Kalau boleh yang asas jangan tinggal, tengok balik modul, rujuk balik pada tuan-tuan punya marajek, rujukan kita. Tengok ya, dia masuk sini. Belajar bahasa Arab kalau tak berkaedah, duk menghafal je, itu yang jadi cepat kita syahid, cepat kita hilang. Sebab kita menghafal satu yang kita tak faham. Kita kena faham dulu. Dah faham elok-elok, dah faham betul-betul dalam, barulah kita mudah kita nak ingat dengan bentuk apa pun. Itu cara dia. Lagi satu, kena berteknik, kena berqawaid belajar lughah ni. Okey, ini ada hum. Okey, dah kita kata macam tu kan, tapi tak syok lah kalau bincang tu je. Okey, saya terjemah dulu. Okey, wa tu dia dan haraf ataf, yaf'aluna apa terjemahan dia? Mereka. Nanti tuan-tuan tengok tahu, hum ni, mereka ni, dia ada certain group. Certain group. Bila kita tahu certain group tu, baru kita sedar, oh patutlah Allah cerita tentang, Allah gunakan wording yaf'alun. Kan boleh je. Ya, Allah sebut ya'malun kan daripada ialah maksudnya boleh je sebut ya'maluna. Sebab ya'maluna pun amila, amal, buat. Tapi kenapa pada ayat 50 ni, ya, pada ayat 50 ini Allah menyebut dengan perkataan yaf'aluna, fi'il mudhari', mereka melakukannya, mereka melakukan, mereka membuat, mereka mengerjakan. Ya, sama je macam amilu. Tak ada yang lain pun. Kalau terjemahan dia punya Malay translation, tengoklah. Okey, sebelum tu kita nak terjemah dulu. Mereka ni siapa, nanti tengok pada maudhu', pada tema ayat. Okey, ma ni ma apa? Ma ni dia kat tengah-tengah untuk sambung antara yaf'alun dengan yu'marun. Ma apa tu? Ma mausul. Ma mausul. Tuan-tuan tengok saya punya mulut. Ma mausul. Okey? Tengoklah pada nota tu balik. Ma mausul tu kan ya, dia ada berkait ya, apa yang yang paling penting apa, kalau kelas kita ni, saya lah, sebab kebanyakan kelas kita ni orang lama, jadi sangat kita recommend ibu ayah untuk pertama apa, repeat. As much as we can, repeat banyak kali. Tuan-tuan kena ulang bentuk perkataan tu, kata akar, pola ayat, i'rab, ulang. Ambil 2-3 ayat yang ringkas, cuba. Di situ nanti baru kita nampak berkesan tak, bantu tak kita untuk faham ayat. Bila dah faham ayat, mudahlah kita nak mengingat, mudah kita nak tadabbur. Belajar i'rab juga salah satu daripada aspek tadabbur, tapi tadabbur lughawi, tadabbur bahasa, tadabbur wording, tadabbur perkataan. Kita tadabbur kalimah Quran kan, amila, fa'ala, 2 tu je. Okey, mereka lakukan. Okey, lepas tu ma tu apa yang lah, saya terjemahkan apa yang. Ada satu saya nak bincang sikit, kena dengar elok-elok. Okey, baik. Yang kalimah yu'maruna ni, ya, kalimah yu'maruna ni, sekali pandang first kita punya impression, yaf'aluna dengan yu'marun lebih kurang, betul? Dua-dua ustaz mudhari', ada Anita, ada Waunun. Tapi tuan-tuan pegang macam mana yang yaf'aluna ni mereka melakukan, yang yu'maruna ni ya, dia pun ada mereka juga kan, dia pun ada yu'maruna tu pun ada, kita kata ialah maksudnya kalimah yang kejap ni dia start pula saya punya ni. Okey, ni saya nak share dengan tuan-tuan tadi mana. Okey, lari pula dia punya tu. Kejap okey, saya nak cerita apa tadi ya. Yang kalimah yu'maruna ni dia ada hum juga kan, mereka kan, terjemahlah mereka ya, mereka. Tapi kalau tengok dia ada slightly different terjemahan yu'maruna ni. Kenapa? Kena pegang.
Kalau jumpa mudhari', ni saya bagi tips sikitlah ya, mudhari', ya mudhari', tapi kena make sure kena buang hujung dulu tau tuan-tuan. Kena buang hazaf hazaf ziyadah huruf akhir kalimah. Kena gugur dulu, kena buang dulu huruf tambahan hujung. Macam contoh perkataan yu'maruna ni, word yang yu'maruna ni, apa tambahan hujung dia? Mestilah yang waw nun tu kan. Mesti kita kata yang waw nun tu, sebab itu yang appeared betul. Kita buang dulu. Dapat apa? Dapat yu'maru. Pegang. Pegang macam mana? Di samping kita bincang kan, duk kita syarah tentang ya kehalusan kata antara amila dengan kata fa'ala, sangat-sangat menarik. Quran menampakkan kehalusan perkataan yang tersendiri. Okey. Kalau jumpa mudhari', ya, kalau jumpa mudhari', awalnya itu ya, dia punya awalnya adalah ya, dia punya awalnya adalah dhammah ya. Awalnya adalah dhammah dan sebelum akhir, bukan akhir, sebelum akhir dia baris atas. Kan kita belajar mudhari' kan dia ada anita, hujungnya dhammah kan, ataupun dia hujungnya ada tambahan. Okey, macam ni kan. So pegang macam mana? Ni bukanlah kata wajib, tapi kebanyakannya kalau jumpa mudhari' awalnya itu ada dhammah, tuan-tuan kena perlahan. Mungkin kemungkinan besar mudhari' itu awalnya dhammah dan lepas kita gugurkan tambahan hujung sebelum akhirnya dia baris atas, dia apa sebenarnya? Dia mudhari' yang majhul. Dia kata kerja yang pasif. Ada apa? Ada di. Biasanya ada di. Contohnya apa? Saya ambil satu. Ini saya ambil satu. Nanti Q&A insya-Allah kalau ada lapang saya open dengan tuan-tuan. Kalau tak ada tu bila-bila boleh insya-Allah. Ya, ada satu perkataan. Ya, kalau tuan-tuan tengok bukan satulah, sebenarnya banyak mudhari' majhul ni yang pasif ada di dalam Quran. Tapi kenapa? Kena make sure mudhari' itu awalnya dhammah dan sebelum akhir dia baris bawah, dia baris atas. Ini memang kaedah dia. Kita ada masuk dalam wazan. Cuba tengok. Mudhari' majhul ini dia punya bunyi. Nampak tak? Awalnya semua dhammah dan sebelum akhir dia baris atas. Tak kira panjang mana pun perkataan tu. Nampak? Ni. Dia ada kaedah dalam buku, dia sebut kalau mudhari' majhul ni dia ada di, dia tak ada pelaku tapi ada pengganti pelaku. Dia bentuknya awalnya dhammah, sebelum akhir dia kena baris atas, macam yu'maru. Cuba teka tuan-tuan, yu'maru ni yang betul-betul pure, akar dia apa? Kita kata amarah lah. Kan? Amarah, pernah dengar tak amarah? Amar. Apa makna amar? Perintah kan, amar ma'ruf, perintah, suruh kepada kebaikan. Jadi apa maksud yu'maruna ni? Apa yang mereka diperintahkan. Tengoklah nanti terjemahan. Dia ada di. Yu'maruna, kita kata yu'maruna, dia ada di. Diperintahkan. Okey. Baik. Okey, baik. Lepas tu, kita nak kongsi dengan tuan-tuan, ini antara kita punya good finding sebenarnya. Tuan-tuan boleh tengok. Macam mana mudhari' majhul. Dia tak ada pelaku, tapi dia ada di, dia ada pengganti pelaku, diperintahkan. Dalam yu'maruna tu dengan cakap Melayu, amar. Tengoklah nanti terjemahan dia. Dia ada terjemahan macam ni. Allah kata apa? Ni cerita tentang mereka certain group, bukan manusia. Allah kata apa? Grup ini, mereka ni wayaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan, apa yang mereka telah diperintahkan. Maksudnya grup ini, apa yang Allah suruh mereka lakukan. Tapi disebut yaf'aluna. So kita dah terbayang. Oh, maksudnya pelakuan mereka ni ustaz, mereka lakukan dengan cepat, dengan segera.
tanpa ada tunda, tanpa ada bertanggung. Siapa ni? Mereka ni. Siapa hum? Dalam yaf'aluna, dalam yu'maruna. Para malaikat. Tuan-tuan tengok. Para malaikat. Patutlah Ustaz dia sebut yaf'aluna. Tak disebut ya'maluna. Kan? Tak disebut word ya'maluna. Buat amila. Sebab nanti tak sampailah makna dia. Tengok ayat 50 surah An-Nahl. Kita share dengan tuan-tuan. Okay, tandakan. Itu satu dia punya bentuk. Okay. Sukar nak bincang kalau kita tak ada asas. Itu yang saya nampak lah. Tapi kalau kita ada asas, ahlan wa sahlan. Tuan-tuan dengar, kita boleh ikut. Tapi kalau kita tak ada asas, kita tak ada pengalaman belajar, semakin memeningkan kita lah sebenarnya. Jadi sepatutnya nak tak nak kita perlu ada asas. Ambil pengalaman belajar. Sayang. Boleh baca Quran, tuan-tuan dah boleh kita qiraah, tapi satu yang kita mungkin sedikit kurang. Itu yang kita pun nampak. Okay, ayat An-Nahl tadi kan. Ya, tengok. Saya tunjuk dengan tuan-tuan ayat ni. Jadi kita pun kongsi, kita pun belajar juga. Bukan kiranya bila sebut ustaz ni, tak belajar kan. Sama-sama juga belajar. Kita ambil manfaat sama-sama tuan-tuan. Okay. Tuan tengok ayat dia, ayat 50. Kan. Okay. Tuan-tuan tengok. Siapa ni? Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal siapa? Cuba tengok ayat dia. Ya. Okay. Cuba tengok konteks kan. Ya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa min dabbatin wal malaikati wa hum la yastakbirun. Ya, Allah cerita tentang para malaikat, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Cerita tentang para malaikat. Ya. Lepas tu sambung ayat 50 kan tadi yang kita bincang. Ya khafuna rabbahum. Ya khafuna, macam yaf'aluna, macam yu'maruna, ada mereka. Hum. Mereka ni siapa? Malaikat. Malaikat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Yang di atas mereka. Wa yaf'aluna, apa tak? Yaf'aluna dia terjemahkan melaksanakan, membuat, mengerjakan, tak ada kesan apa pun. Maksudnya terjemahan nampak macam tu, dia melaksanakan buat. Kita pun dengar okey. Malaikat melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nampak tak? Kalimah yu'maruna ni amar, ya, amar ma'ruf. Perintah, suruh buat baik. Ada diperintahkan. Itu tengok elok-elok tuan-tuan. Banyak tu kita bincang. Banyak tajuk kena tengok, bukan satu dua. Banyak tajuk sebenarnya. Nampak? Jadi kita membaca, okey, Ustaz mungkin dia biasalah, maksudnya malaikat takut kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan. Dah. Adakah macam tu kesan penggunaan yaf'aluna ni? Tak. Kan? Sebab tuan-tuan dah tahu. Bila perkataan yaf'aluna fa'ala, maksudnya apa? Perbuatan itu dilakukan dengan segera, cepat, tanpa menunda. Itulah sifat para malaikat. Sifat para malaikat. Tafsir sebut apa? Kitab sebut apa tuan-tuan? Ya? Kitab sebut, ya, penggunaan perkataan yaf'aluna ini menunjukkan, saya terjemah, ya, menunjukkan bahawa para malaikat melaksanakan perintah tersebut, ya, dengan segera. Ini menampakkan sikap para malaikat lah. Ya. Buat perintah Allah, laksanakan perintah Allah, mengamalkan buat perintah Allah dengan cepat, dengan segera. Para malaikat melakukannya, melaksanakannya, ya, tanpa menunda-nunda. Ya, tanpa menunda-nunda. Ya. Dia ada, maksudnya penggunaan yaf'aluna ni bermaksud ada pengertian pelakuan sesuatu perkara itu cepat, segera. Itulah sikap para malaikat. Ketaatan mereka kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Patutlah diguna yaf'aluna. Tuan-tuan bayang kalau disebut ya'maluna sampai tak makna tu. Kalau terjemahan duk tengok sama je lah. Terjemahan dia tunjuk gitu je. Tadi pun amilu pun gitu juga. Melakukan, melaksanakan, membuat, beramal sama. Lainlah kalau dia tambah ada hawamishkan kat sini. Beza antara amila dengan fa'ala. Tapi mustahil lah tuan-tuan dapat pada Quran ni. Sebab Quran kan kita kata bacaan terjemahan saja kan. Jadi untuk kita nak belajar tu kita kena masuk lah. Kita kena talaqi, kita kena masuk kelas bahasa Al-Quran, baru nampak. Kalau tengok terjemahan, nampak tak? Terjemahan gitu je. Maksudnya apa? Di situlah nampak penting tak penting belajar bahasa Al-Quran tu. Ya? Kalau kita ni ada maklumat tu lah. Kalau kita ni ada pengalaman belajar tu, kita nampak, oh, kesan guna yaf'aluna macam tu. Ada lagi satu. Tuan-tuan perasan tak? Bila Allah cerita tentang, ada satu ayat. Ya? Allah cerita tentang apa? Allah cerita tentang ada satu ayat dalam surah Al-Fajr. Kan kita ambil satu ayat ini dalam kitab disebut macam itulah. Okey? Dalam surah Al-Fajr. Mesti dia awal ayat rasanya. Okay. Yang kedua saya tanda ya. Yang kedua ayat 6. Ayat 6 surah Al-Fajr. Cuba tengok dia punya bentuk, dia punya keadaan dia ya. Kita akan bincang sedikitlah ya dia punya bentuk. Okey. Ayat ni kalau lihat dalam ada ayat 6 ya surah Al-Fajr. Okey, kita sharekan dengan tuan-tuan kejap dia punya penerangan, dia punya bentuk. Tadi okey. Okey, Al-Fajr ayat 6. Tuan-tuan lihat, ini dia punya ayat ya. Okey. Kalau boleh jangan tengok dulu terjemahan tu, tutup sikit supaya boleh kita murajaah dengan tuan-tuan ya. Kita nak papa dulu dia punya ayat ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa pada ayat 6 surah Al-Fajr? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tu dia cantik ayat tu. Okay, kita ambil satu, saya dah simpan di awal dah. Nak tunjuk. Ni. Nak tanya sikit lah. Sikit je nak tanya. Sayang. Perkataan tu ada tapi tak dibincang nanti rugi pula. Tengok ayat tu. Ayat 6 surah Al-Fajr. Kan? Alam. Alam tu dia berapa kata tuan-tuan? 2 ya. Alam. Alam nasrah. Ya. Alam tara. Alam ya'lam. Okey, ada 2. Satu, ya. Adakah? Allah besar ni. Ya, adakah? Okey. Adakah? Ya. Apa maksud lam? Kita kata tidaklah. Ya. Adakah tidak ni maksudnya apa? Tidakkah lah. Melayu tu tidakkah lah. Ya. Tidakkah. Nampak tak lepas ni ada kalimah tara, so agak macam pelik sikit lah kalimah tara ni. Ya. Tara. Pendek je kan? Tara. Kenapa dia jadi macam ni tuan-tuan? Apa asal dia? Asalnya adalah ro'a. Ro'a. Akal dia ro'a. Mudhari'nya yara. Cuba tengok. Dia wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala ro'a yaf'alu yara. Tapi tak berapa match sebab ada huruf sakit alif maksurah di hujung ni. Okey, dia punya dalil ataupun bukti daripada kamus. Okey. Kalau kita carikan perkataan ra'ah, contoh dia.
bincang tu tak banyak, tapi kena tengok baik-baik supaya tuan-tuan faham betul-betul apa yang kita nak kongsi dalam sesi kita malam ni. Tengok elok-elok. Nampak yang ni? Pendek je, ra'ah, yarah. Okey? Apa maksudnya? Lihatlah, ya. Lihat, tengok. Quran banyak mengulang kalimah ra'ah ni. Ya. Ra'aita. Ya. Banyaklah, sangat-sangat banyak. Ya. Dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan perhatikan. Wah, ni silap saya ni. Ya, kita nak tunjuk dia punya bentuk. Okey, apa tadi? Dia tak ditunjuk dalam okey ni ya. Ya, ini dia tunjuk ni lah. Okey ni. Dia punya basic ya. Akal dia ra'a je. Ini maksudnya apa? Lihat kan, lihat dia macam nazara. Dia macam basura. Ya, tengok, lihat. Okey. Kat sini ya. Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa? Sebab tara ni asalnya apa? Tara ni ya asalnya tara dia panjang. Okey, panjang. Ya, tara ada alif maksurah. Bila masuk lam ni ya, bila masuk lam tu araf apa tuan-tuan? Lam tu dalam kita belajar lughah ni, lam itu adalah haraf jazam. Haraf jazam. Ya. Bila mana kita kata jazam, ya lam, jazam, dia boleh tidak, dia boleh jangan. Apa makna jazam? Jazam bererti baris mati. Apa fungsi dia? Kalau ada lam ni, lam, dia mesti apa? Dia akan biasanya membaris matikan, dia akan membaris matikan ya, hujung mudhari'. Sebab kita kena tahu, lepas haraf jazam satu ni kan, lam, lama, lam, amal, la ni, biasanya, yang selepasnya, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dia kena dhammah kan. Bila masuk jazam, dia akan jadi, basicnya baris mati. Itu sebab kita dengar lam yalid, wa lam yulad. Tuan-tuan tengoklah perkataan kalau ada lam. Dia punya penangannya macam mana kalau ada lam. Nampaknya lam tunzir. Asalnya apa? Tunziru. Lam taf'al, asalnya apa? Taf'alu. Dia buang nun. Lam akul ni asalnya apa? Aqulu. Ta'lam ni asalnya apa? Ta'lamu. Belajar kena tengok elok-elok. Dia berulang. Bila kita sebut berulang tu, dapat boleh cepatlah kita nampak. Ya, lam. Lam yakun. Lam tamussuhunna. Asalnya dia ada nun ni. Tamassuna hunna. Dia macam tu. Dia buang nun. Maksudnya apa? Biasanya jazam dia kena buang nun ya, fi akhir al-fi'il. Maaf, dia kena baris mati di hujung fi'il. Tapi ada juga jazam tandanya yang bermacam-macam. Jazam tandanya yang bermacam-macam. Okey, kita nak tunjuk contoh dengan tuan-tuan kejap ya. Tinggal sikit lagi. Saya nak kongsi malam ni. Ya, untuk perkongsian lah dengan ibu ayah. Okey. Tadi saya nak cerita apa ya? Dah lupa dah. Yang tu. Apa ya? I'rab tu. Okey. So kita kata macam yang basic itu jazam dia kena baris mati kan. Tapi ada lagi dua dia datang mencapah. Cuba tengok. Okey, kalau yang dia jazam, dia ada dua yang mencapah lagi. Cuba tengok yang jazam. Satu dia baris mati, okey, ya lead. Lagi satu apa? Lagi satu lepas tu dia ada buang nun juga. Macam tadi kan kita jumpa, ya buang nun. Macam contohnya kalimah ni. Takunu asalnya takununa, dia buang nun. Jazam buang nun. Yang sekarang ni kita apa tuan-tuan? Sekarang ni cuba tengok. Sepatutnya tara ni yang pendek ni dia tarakan ya, dia panjang tara ya, tara. Jadi bila masuk lam ya, bila masuk lam, lam ya, kita kata lam tadi lam
Okay, mana tadi kita dah lam. Okay, saya balik. Okay. Lam ya. Lam tara ya. Sepatutnya apa? Jazam, apa maksud jazam? Baris mati, ya, baris mati. Apa fungsinya? Ya, membaris matikan. Membaris matikan, menjazamkan hujung fi'il mudhari'. Kan, jadi tara ni memang dah hujungnya mudhari'. Maaf, tara ni yang mudhari' ni memang dah hujungnya dia baris mati. Kan, buktinya tadi kan daripada kamus. Kan, yara, tuan-tuan nampak yara kan memang dah hujung baris mati. Bila dia tara ni, dia ada dhamir anta lah. Tara tu dia ada dhamir anta. Dalam ayat ni dia ada dhamir anta. Sebab kita belajar kalau mudhari' ada anita, ada dhammah, kita ambil lebih kepada anta lah. Sekarang engkau. Okey, Allah kata alam tara. Tidakkah engkau melihat? Adakah tidak engkau melihat? Tidakkah engkau mengetahui? Engkau ni Nabi Muhammad ada tafsir kata kitalah, maksudnya mukhatab kan, yang diajak bicara. Engkau ni yang ditujukan ucapan itulah manusia secara umum itu. Okey. Lam tara. Kan sepatutnya tara ni dipanjang tara. Bila masuk lam, ya, dia jazam, baris matikan. Hujungnya memang dah baris matikan. Tapi tandanya apa? Tanda jazamnya sekarang dengan apa? Dengan buang huruf sakit. Huruf sakit ni huruf mad. Alif maksurah yang macam ya tak ada titik ni. Alif, waw, ya, huruf sakit. Huruf sakit ni huruf mad. Alif, waw, ya, termasuklah alif maksurah. Itu yang digugurkan. Tara ni dibuangkan alif maksurah ni. Dapatlah pendek begini tara. Nampak? Ni dia punya sebab. Ikut yang ni tuan-tuan. Gugurkan haruf illah di hujung. Bila? Kalau kita jumpa, ya, kalau kita jumpa mudhari' tu, ya, kalau kita jumpa mudhari' itu, ya, kalau kita jumpa mudhari' itu, dia di hujungnya dah ada huruf sakit. Huruf sakit tu dia memang dah baris mati kan. Bila masuk jazam, pada jazam tak bolehlah kita kata baris mati lagi. Tetapi dengan buang dia punya huruf sakit di hujung. Itu yang dapat pendek je tu. Tara. Begitu. Okey? Tidakkah engkau melihat? Adakah tidak engkau melihat? Engkau mengetahui? Allah bertanyakan, ya, kaifa, ya? Bagaimanakah? Ya, kaifa. Istifham, kata tanya bagaimanakah? Ya? Bagaimanakah? Ya? Bagaimanakah fa'ala? Ya, fa'ala. Fa'ala ni kita faham apa? Ya? Fa'ala ni kita faham fi'il lah kan, fi'il. Cakap Melayu buat. So fa'ala tu dia ada, dia punya pattern. Tadi kita belajar macam mana. Kalau fa'ala, ya, dia punya patternnya dia kosong kan, dia kosong, ya, di hujung baris atas ada huwa. Ya, Allah kata, ya, tidakkah engkau mengetahui, engkau lihat, ya, bagaimanakah, ya, melakukan, melakukan, ya. Fa'ala tu buatkan, melakukan. So siapa yang melakukan ni? Allah cerita siapa fa'il dia, siapa yang melakukan fa'il. Untuk kata kerja fa'ala ni, fa'il apa hukum dia? Fa'il pelaku, ya, fa'il pelaku hukum dia mesti marfu. Apa maksud marfu? Dhammah. Kan dhammah. Tu sebab kita nampak yang mana pelaku dia. Bagaimanakah siapa ni? Bagaimanakah Rabbu. Tu sebab Rabbu ni nampak dia dhammah ni. Ya, Rabbu. Ya, Tuhan. Ya, bagaimanakah Tuhanmu? Ya, Rabbu, Tuhan, ka ni engkaumu, dhamir mutasil. Ya. Bagaimanakah Tuhanmu? Ya. Bagaimanakah Tuhanmu? Ya. Melakukan. Ya. Melakukan terhadap siapa? Bi'adin. Bi'adin tu berapa kata? Ya, bi satu haraf jar kan, baris bawah. Fungsinya membaris bawahkan hujung isim adin, ya. Adin ni dia baris bawah.
sebab B ni dia ada tanwin, sebab tak ada alif lam, so kena tanwin. Kaum Ad, ya, bagaimanakah Tuhanmu memperlakukan, maksudnya menurunkan azab ya, kepada ataupun dengan ataupun kepada kaum Ad. Tahu tak tuan-tuan kenapa Allah sebut ya di sini Allah sebut dengan fa'alah, kan? Kenapa Allah tak sebut contohnya amila, kan? Amila pun kita kata buat juga, amila pun buat, kan? Amal. Kenapa sebut fa'alah, buat? Kenapa tak sebut amila, amal, buat, kan? Kalau tengok terjemahan dia, macam mana terjemahan dia? Tuan-tuan tengok ya. Terjemahan dia dalam kamus ya, dalam terjemahan ya. Tidakkah kamu ya memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat ya? Buatlah, fa'ala, buat, melakukan, mengerjakan. Kenapa gunakan fa'ala? Menandakan apa tadi, ingat tak? Bila mana Quran sebut fa'ala, bila mana fa'ala tu bermaksud, fa'ala tu ada bawa apa? Ada bawa erti yang cepat. Okay, cepat tanpa ada dia cepat segera pelakuan tu tanpa ada penundaan, tanpa ada takjil. Menandakan apa tuan-tuan? Menandakan Allah nak cerita pada kita ya. Tafsir sebut ya, Allah nak cerita pada kita. Tafsir sebut kalau Allah Subhanahu Wa Taala ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala bila mana ayat-ayat azab, ayat-ayat yang azab, contoh yang sekarang kan, macam contoh kita dengar surah Al-Fil, kan Allah sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nampak tak Allah gunakan kalimah fa'ala? Ya, ayat cerita tentang azab kan kepada tentera bergajah. Jadi, ya, tuan-tuan akan nampak maknanya apa? Bila ayat Al-Quran cerita tentang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesuatu kaum, maksudnya ayat tu mesti ada menggunakan kalimah berbuat ataupun melakukan, iaitu kalimah fa'ala, kan? Kalimah fa'ala berbanding dengan amila. Menandakan apa? Menandakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Ad ya, bi'adin, kepada tentera bergajah, bi ashabil fil ya. Maksudnya apa? Azab itu yang datang daripada Allah kepada kaum-kaum yang engkar ini, azab itu cepat, segera datang kepada mereka. Patutlah digunakan fa'ala, tak sebut amila. Macam mana kita nampak kehalusan ni? Kalau kita tuan-tuan ada asas, bahasa kita boleh bincang. Kita nampak, oh fa'ala macam ni ustaz, amila macam ni, dua-dua fi'il madhi. Kalau nak bincang tu, bukanlah kadang-kadang jumpa amila sangat, kan? Jumpa amilu, jumpa fa'alu, jumpa yaf'aluna. Macam mana kita nak pergi kepada situ kalau kita ni tak nampak madhi, mudhari', asas bahasa tu. Sebab penting asas bahasa tu. Kita tak bincang dengan tuan-tuan komunikasi, kita bincang Quran. Bila cerita tentang bahasa Al-Quran, jadi ilmu alat tu kita kena kuasai baik-baik, ilmu lughah tu. Baru boleh kita nampak. Nampak tak bila fa'ala, oh tema dia macam ni. Bila cerita tentang sifat para malaikat yang taat, Allah sebut yaf'aluna. Cerita tentang azab, cepat Allah gunakan fa'ala. Nampak? Itulah dia punya kehalusan kata yang dapat kita pelajari daripada hikmah kita belajar bahasa Al-Quran. Tu dia. Okey. Apa yang ketiga? Ada last kita nak share dengan tuan-tuan. Ada yang ketiga. Okey. Baik. Yang ketiga ni agak menarik juga, tapi saya nak cuba bincang ringkas dengan tuan-tuan. Okey. Dia agak melirik juga panjang. Cuma kita boleh bincang yang kita kata ringkaslah untuk ayat tu. Okey. Apa perbincangannya? Baik. Ada lagi satu ayat yang tuan-tuan akan nampak bila mana cerita tentang ayat 4. Ayat 4 dalam surah Al-Mu'minun. Ayat 4 dalam surah Al-Mu'minun. Okey. Baik. Okey. Di sini ada cerita tentang ayat 4 dalam surah Al-Mu'minun. Saya ambil satu ni. Okey, ni dia punya ayatnya.
Ya, walladzina hum lizakati fa'ilun. Tu dia. Boleh bincang sikit lah, ya. Tuan-tuan, kita ambil ayat ni. Ayat 4, ya, disebut ayat 4 surah Al-Mu'minun. Okey. Sebelum tu ayat ni Al-Mu'minun. Okey. Ayat ni dia, kalau kita lihat dia punya kepala ayat, ya, cerita tentang apa? Cerita tentang sifat, ya, kalau kita tengok pada ayat itu kembali. Ya, ayat 4 kan, kita lihat pada ayat awal dulu. Ayat 1, 2, 3 surah Al-Mu'minun. Kita bincang sikit. Okey. Kita sampai dah minit-minit akhir ni. InsyaAllah lah, ya, saya nak bincang last dengan tuan-tuan ini je. Ada bahagian yang menarik juga untuk kita ketengahkan. Okey, cuba lihat di sini. Ya, ini kita ulang sikit lah, ya, kita bincang sikit-sikit, ya. Tuan-tuan nampak tak di sini? Ya. Okey, di sini ya disebut apa? Ya, qad, ya. Sesungguhnya, ya. Aflaha, telah berjaya. Siapa yang berjaya? Al-Mu'minun. Ya, maka Al-Mu'minun jadi apa? Al-Mu'minuna ni dia jadi fa'il. Kan sebab aflaha tu dia fi'il madhi. Ujung baris atas, katakan, ada huwa. Siapa yang berjaya? Siapa tu fa'il. Kan fa'il kita belajar dia wajib apa? Fa'il dia wajib marfu'. Dengan tanda apa? Una. Sebab kenapa? Kan kita belajar, tuan-tuan ada, kalau ada una mesti ada ina. Ya, terkadang jumpa mu'minina. Kan terkadang ada mu'minuna, terkadang ada mu'minina. Ya, jadi sebagai yang belajar, kita kena fikirlah apa sebab dia. Ya. Ini mu'minuna. Ini dia tak ada. Okey, kejap ya. Kan saya silap type ni. Okey. Mu'minuna. Saya bincang sikit kot. Ini mu'minuna. Kan mu'minuna. Ya, kadang-kadang kita jumpa apa? Kadang-kadang kita jumpa mu'minina. Kan cuma dalam Quran tak pasti, tuan-tuan. Ada ya mu'minina. Mu'minina pula. Kan apa beza dia? Dua-dua sama, ya. Orang-orang, ya, yang beriman, laki perempuan, ramai, jamak plural, tapi bila waktu guna una, bila waktu guna ina. Itu isu dia. Kan kat sini kenapa dia guna una? Kat sini tadi ayat, ya. Kenapa dia guna una? Sebab fa'il. Siapa yang berjaya? Siapa tu fa'il dia kena marfu' dengan waw, una. Ya, berjaya, beruntunglah orang-orang beriman. Apa sifat, ya, orang-orang yang orang-orang beriman yang berjaya tu? Ya, pertama apa? Pertama yang khusyuk dalam solatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua apa? Yang kedua walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya. Iaitu yang jauh daripada lagha ataupun yang menjauhkan diri daripada benda-benda yang tidak berguna. Ya, al-lagwi. Okey? Itu sifat-sifat orang mukmin yang berjaya. Yang ketiga Allah kata apa? Orang-orang berjaya juga apa? Ya. Iaitu walladzina hum lizakati fa'ilun. Okey, kita bincang sikitlah, ya, tuan-tuan. Okey, kita ambil ayat tu balik. Nak bincang malam ni last, ya, agak rasanya banyak juga, ya, kita dah bincang, tapi saya cerita dengan tuan-tuan yang basic-basic sajalah. Okey, ada waw di awal tu, waw apa? Istinah boleh, atau boleh tengok kepada tafsir lah, ya, dan jelah terjemahannya. Alladzina maksudnya apa? Wajib ada yang, sebab dia isim mausul, orang-orang yang wajib. Okey, hum ni dhamir apa?
munfasil, kata ganti nama diri yang tak melekat, ya mereka, ya. Dan orang-orang yang mereka, ya mereka, ya. Mereka apa, ya? Untuk zakat, ya, li zakati. Dia dua kata tu kenapa guna li, tuan-tuan? Ini az-zakat ini faham, ya? Zakat lah, ya, zakat. Okay, zakat, ya, az-zakati, ya, zakat. Kenapa digunakan li? Kan kita belajar ada la, kan ada la, ada li, huruf jar, kan? Ya. Kenapa dia gunakan li ni? Sebab kita tahu kalau la ni dia untuk dhamir. Kan lahu, lana, lakum. Dua-dua untuk bagi. Li ni apa? Li ni kalau dia attach dengan apa-apa isim ghair dhamir, selain dhamir. Lillah, lil alamin, lisyayatin, lizakat. Itu sebab dia gunakan li. Ya, huruf jar ni baris bawah. Jadi dia membaris bawahkan. Basic jangan tinggal. Tuan-tuan dah belajar tu tengok balik. Macam tadi saya kata, kalau tak dapat tengok di YouTube, rajin-rajinlah lihat pada page rasmi Harian Qiraat Center, semak di situ. Setiap muhadarah ada dia punya tasjil, ada dia punya recording, check. Semak, ulang kaji kerap untuk kefahaman kita. Okey, bila tuan-tuan nampak macam tu, ya, bila kita jelas, ya, tentang apa yang kita ketengahkannya, ada dua perkataan, ya, li dengan az-zakat, ya, di situ. Kalaulah ditanya sedikit, kan, ya, kenapa dia bukan satu, tahu, ya, tuan-tuan tengok di sini. Sebenarnya kalimah fa'iluna ni asal dia apa? Kita kata asalnya fa'ala lah. Kan asalnya fa'ala. Dia jadi fa'ilun ni macam mana? Dia jadi fa'ilun tu sebab dia berdasarkan apa? Dia berdasarkan bunyi fa'il. Dia hanya berdasarkan bunyi inilah. Ya, dia bukan berdasarkan unsur yang lain. Ya, dia berdasarkan bunyi fa'il. Kan disebut fa'il, maka dapatlah perkataan fa'il juga. Ya, fa'iluna tu asalnya fa'il. Ya, fa'il, seorang yang melakukan, membuat. Zakat, ini kan ada zakat, kan, ya, orang-orang yang mereka, ya, untuk zakat, ya, untuk zakat maksudnya apa? Fa'iluna tu dia banyak, kan, maksudnya kita kata orang-orang yang menunaikannya ataupun mengeluarkannya. Kita kata menunaikan pun boleh, mengeluarkan zakat pun boleh, membayar, kena sesuaikanlah. Sebenarnya ayat ni ataupun fa'iluna ni asalnya fa'ala. Lepas tu dia fa'iluna ni dia satu dia fa'il. Macam kita fahamlah, kalau banyak, kan, kalau contoh muslimuna kan satu, kan, muslim. Muallimuna kan muallim satu. So samalah. Yang ini fa'iluna, satu dia fa'il. Yang satu. Sama juga macam ibu ayah, nampak tak ayat ni? Ayat yang sebelum tu, kan. Ya, kalau kita lihat ayat yang sebelum tu, ni nampak. Khashi'una, ya, mu'riduna. Ni satu dia apa? Khashi'. Khusyuk. Ni satu dia apa? Mu'rid. Yang kita kata yang menjauhkan diri. Persoalan dia, kenapa semua ni, ataupun kita ambil satu kat sini lah, kan. Nak ambil semua tu nanti takut pening pula. Ya, kita ambil satu ni. Kenapa, tuan-tuan, dibaca fa'iluna? Kan, kenapa dibaca fa'iluna? Last kat situ. Sebab fa'il satu. Ya, kalau dua fa'ilani, ataupun kita kata fa'ilaini, kan, ya, fa'ilaini, ya. Kalau banyak fa'iluna, ya, ataupun fa'ilina, itulah isu dia. Ya, kenapa dibaca fa'iluna? Kan bukannya fa'ilina, sikitlah. Kenapa bukan fa'ilina? Kenapa fa'iluna? Sebab tengok pada ayat ni, tuan-tuan. Ayat ni jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kan start dengan isim alladzina. Bila ismiyah ada apa? Ada mubtada. Mana dia punya mubtada?
Okey, mubtada'nya kita kata ya, kita boleh kata ya, dia punya mubtada'nya tu di sini ada bertindak-tindak lah ya, cuma kita boleh faham di sini bahawa kalimah yang sebenarnya fa'iluna ni kita boleh kata alladzina ni dia punya mubtada' lah kan, sebab awal ayat. Mana dia punya khabar? Khabar orang-orang tu orang-orang yang apa ya? Orang-orang itu orang-orang yang mereka apa? Mereka khabarnya apa? Khabarnya mesti apa? Mesti mubtada' juga. Khabarnya dia mesti marfu' juga. Kan? Khabarnya dia mesti marfu' juga. Ya, khabarnya dia mesti marfu'. Bila sebut marfu', apa dia punya bentuk? Okay, bila sebut marfu', dia mesti bentuknya apa? Okay, dia mesti bentuknya itu kita nampak ya, dengan waw. Nampak tak? Khabar dia marfu' dengan waw. Ada tak yang una kat situ? Fa'iluna. Itu sebab pilih una. Sebab khabar. Kenapa khabar? Sebab ayat jumlah ismiyah. Ada mubtada' alladhi. Orang-orang yang mereka apa? Mereka itu fa'iluna. Melakukan. Membuat. Kan fa'iluna ni kan melakukan, ya, membuat, menunaikan. Tahu tak di sini kenapa digunakan fa'iluna, tuan-tuan? Kenapa disebut Ustaz fa'iluna? Boleh je kan ayat zakat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya, amiluna, kan ya, membuat zakat, maksudnya menunaikan zakat, sebutlah amiluna. Kan amiluna membuat maksudnya menunaikan zakat, membayar zakat. Kenapa Tuhan sebut dengan kalimah fa'iluna? Ini lastnya kita share dengan tuan-tuan. Kenapa? Sebab dalam tafsir disebut ya. Tadi ingat tak bila kita sebut perkataan tu ya, asalnya itu adalah fa'ala ya, macam fa'iluna asalnya fa'ala. Maksudnya apa? Maksudnya perbuatan itu ya, dia ada ciri apa? Dia ada erti perlakuan itu dilakukan dengan segera ya, cepat, tanpa ada bertangguh. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini fa'iluna, maknanya apa tuan-tuan? Tafsir sebutnya, tafsir sebut Allah Subhanahu Wa Taala ya, menggunakan perkataan fa'iluna untuk memuji kepada orang mukmin yang berjaya, iaitu membayar zakat. Tapi bukan sekadar bayar zakat, betul tak? Bayar zakat dengan apa? Fa'iluna dengan bayar zakat dengan apa? Bayar zakat dengan kadar yang segera. Bayar zakat dengan kadar yang bersegera, dengan cepat, fa'iluna, tanpa bertangguh. Supaya apa? Supaya dapat menutupi hajat-hajat orang-orang yang memerlukan asnaf. Ialah bila kita bayar zakat cepat, li zakati fa'ilun, bila kita bayar zakat cepat, kita dapat membantu golongan yang memerlukan dengan lebih cepat, dengan lebih segera. Maknanya apa? Maknanya golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala puji, alladzina hum lizakati fa'ilun, bukan sekadar membayar zakat, tetapi membayar zakat dengan sikap apa? Fa'iluna, cepat, segera, tanpa bertangguh. Itulah kesan Allah sebut kat sini fa'iluna. Tuan-tuan nampak tak? Itu kesan kita nampak bila kita lihat perbezaan antara amila. Amila maksudnya perbuatan tu dilaku secara berproses, ada kaedah dan berulang-ulang. Tetapi kalau fa'ala menandakan apa? Menandakan perlakuan itu dia dilakukan dengan cepat, segera, tanpa ada bertangguh ataupun penundaan. Belajar sesuatu tak tuan-tuan hari ini? Moga-moga ada manfaat untuk tuan-tuan. Perbezaan antara amila dan juga fa'ala. Dua-dua makna sama. Cuba tengok terjemahannya, dua-dua sama. Buat, tunai. Tapi lepas kita tahu, fa'ilna fa'ala, cepat. Maknanya Allah di situ memuji orang yang bayar zakat, tetapi dalam keadaan apa? Bayar zakat tu cepat, segera. Itu sebab Az-Zarkashi sebut apa? Az-Zarkashi sebut inilah adalah kefasihan dalam memilih perkataan yang terbaik dalam setiap topik perbincangan.
Maksudnya bila Quran cerita tentang azab, Quran cerita tentang para malaikat, Quran cerita tentang amal soleh, Quran cerita tentang bayar zakat, ada pemilihan kata yang khusus. Ini menampakkan apa? Hebatnya kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam Al-Quran. Hanya yang mentadabbur boleh merasa ini. Okey. Cukup untuk setakat tu. InsyaAllah ta'ala minggu depan kita sambung lagi dengan tuan-tuan pada siang akan datang. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr. Dal insan la fi khusr alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita berjumpa pada siang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.